Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton My Story Malaysia. Kami membawakan cerita-cerita yang menarik untuk dikongsikan kepada anda semua setiap masa. Komen, like, share dan subscribe My Story Malaysia. Terima kasih. Masih ingat dengan seorang pemandu teksi yang sanggup berjalan kaki selama 6 hari sejauh 340 km dari Skudai, Johor ke Istana Negara, Kuala Lumpur pada akhir bulan Mac lalu. Tindakan nekat Nur Razlan Ismail, 49, itu adalah sebagai respon terhadap polisi kerajaan tidak membenarkan pencarum membuat pengeluaran khas wang daripada kumpulan wang simpanan pekerja KWSP, sedangkan rakyat Malhain sepertinya tersepit dan sangat memerlukan dana kewangan untuk menampung rutin harian kehidupan. Isu tersebut telah menjadi antara topik utama yang bukan sahaja dibahas dalam persidangan Dewan Rakyat tetapi juga dalam persidangan Dewan Negara dan kebanyakan masyarakat. Persoalannya, apakah tujuan sebenar yang mendorong Nur Razlan untuk melakukan perkara sedemikian? Bersempena ketibaan Hari Raya Aidilfitri yang mula diraihkan umat Islam pada Sabtu, 22 April lalu, bagaimana agaknya Nur Razlan dan keluarganya meraihkan sambutan Syawal dalam keadaan yang serba kekurangan dan mencabar dari segi ekonomi. Keadaan ekonomi saya masih terkawal tetapi tetap mencabar memandangkan kami sekeluarga masih memerlukan wang, namun orang ramai masih salah sangka bahawa ekonomi saya semakin bagus selepas melakukan tindakan berjalan kaki dari Johor Bahru ke Istana Negara, Kuala Lumpur pada Mac lepas. Hakikatnya, kami masih lagi tengah bergelut dari segi kewangan dan bila tiba Hari Raya Aidilfitri pula, keadaan kami masih tidak berubah seolah-olah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak ambil tahu pun keadaan sebenar rakyat. Ini jelas membuktikan bahawa tanggapan orang ramai yang fikir bahawa keadaan ekonomi saya ini semakin bagus adalah tidak benar sama sekali. Buktinya, saya sekeluarga yang menyambut raya terpaksa berbelanja secara berhemah dan potong kos kerana harga barang di Johor Bahru makin meningkat. Sedangkan orang-orang yang bekerja kerajaan pun mengeluh dengan kenaikan harga barang ketika musim perayaan Aidilfitri. Ini kan pula saya yang hanya bekerja sebagai pemandu teksi ini. Namun sekurang-kurangnya, alhamdulillah saya masih dapat menyambut Hari Raya Aidilfitri dan masih dapat membeli pakaian raya, terutama untuk anak-anak perempuan saya yang masih remaja. Bagi saya, itu perkara yang paling bermakna kerana tiada apa yang lebih penting daripada menyambut raya bersama-sama dengan anak-anak saya. Memang tidak nafikan, saya sangat gembira kerana dapat menyambut raya kali ini bersama-sama dengan anak-anak saya. Alhamdulillah, saya juga dapat menyambut Hari Raya Aidilfitri di rumah ibu saya dengan saudara mara, dan ia sesungguhnya memang amat menyeronokkan. Namun, kegembiraan itu hanya bersifat sementara kerana saya masih menghadapi stres mengenai kewangan, yang mana hutang merupakan masalah utamanya. Bila kita beraya, stres hutang itu hilang sekejap tetapi apabila saudara mara semua dah pulang ke rumah masing-masing perasaan stres itu muncul semula. Puncanya kerana dulu saya mempunyai kerja sebagai pemandu peribadi yang dibayar gaji bulanan. Namun, apabila majikan saya telah menutup semua perniagaannya di Johor Bahru, saya terpaksa bekerja sebagai pemandu teksi persendirian, dan ia sangat mencabar, lebih-lebih dengan faktor umur saya yang semakin meningkat. Dengan pekerjaan saya sebagai pemandu teksi yang hanya bergaji antara 2 hingga 3 ribu ringgit sebulan sahaja, ia menyebabkan saya menghadapi kesukaran untuk melunaskan hutang-hutang sedia ada. Ia menyebabkan kami sekeluarga turut terkesan dengan kenaikan kos kehidupan juga lebih-lebih lagi ketika menyambut Aidilfitri kali ini. Sebenarnya saya tidak terfikir untuk melakukan perkara sedemikian pada mulanya, sehinggalah setiap kali saya melihat setiap persidangan parlimen mengenai usul pengeluaran KWSP, banyak juga yang ditolak oleh kerajaan. Selama ini, saya ikuti perkembangan parlimen dan juga badan bukan kerajaan NGO, mengenai isu berkenaan tetapi masih menemui jalan buntu memandangkan kerajaan tetap bertegas untuk bertindak sedemikian, tidak membenarkan pencarum mengeluarkan wang KWSP masing-masing. Jadi, ia membuatkan saya berfikir untuk berjalan kaki dari Skudai ke Istana Negara Kuala Lumpur kerana hanya ada satu sebab, iaitu mahu menunjukkan realiti kesusahan saya sebagai rakyat biasa di negara ini. Tambahan pula, selama ini saya terlalu sibuk dengan urusan kerja sehingga anak-anak turut terabai.
Jadi, saya memang perlukan sangat pengeluaran wang KWSP untuk membayar segala hutang sedia ada, supaya saya dapat menikmati masa berkualiti dengan keluarga. Saya juga tidak mahu menyusahkan anak-anak dengan bebanan hutang-hutang saya itu, jadi itulah sebab saya perlukan sangat kerajaan pertimbangkan semula pengeluaran khas wang KWSP untuk rakyat yang sangat terdesak seperti saya ini. Permulaannya memang hanya untuk diri saya dan keluarga kerana pada ketika itu, saya langsung tidak terfikir selain daripada itu. Akan tetapi, apabila saya mula membuat video TikTok ketika melakukan perjalanan tersebut, rupa-rupanya saya mendapat feedback yang menunjukkan ada ramai lagi individu lain yang menghadapi kesusahan yang sama. Jadi, ia menjadi pemangkin yang menjadikan saya semakin bertekad untuk melakukan perjalanan tersebut dan alhamdulillah, ramai juga yang menyokong saya. Malah, tidak terkecuali saya juga mendapat sokongan daripada anak-anak saya sendiri dan mereka cukup bangga dengan apa yang saya lakukan itu. Oleh sebab itu, niat saya yang asalnya untuk saya dan keluarga saya semata-mata itu terus menjadi niat untuk keseluruhan rakyat di negara ini. Buktinya, saya sendiri sanggup menolak pelbagai tawaran bantuan duit yang diberikan kerana fokus utama saya bukanlah duit semata-mata tetapi mahukan pengeluaran wang KWSP milik saya itu. Yang ini saya kena terangkan betul-betul supaya tidak berlaku salah faham. Perkara ini muncul daripada naluri hati saya sendiri semata-mata dan bukannya daripada mana-mana gesaan parti politik. Malah, saya juga tiada perancangan pun untuk dapat masuk ke dalam istana negara, apatah lagi dalam parlimen. Saya sendiri sedar bahawa saya hanya seorang rakyat biasa dan kita semua tahu bahawa istana negara mempunyai protokol yang perlu dipatuhi. Sedangkan orang-orang politik pun bukan mudah untuk masuk ke dalam istana negara, apatah lagi saya yang hanya sekadar rakyat biasa ini. Namun alhamdulillah, saya dapat juga masuk ke istana negara walaupun tidak dapat menghadap Tuanku Agong, tetapi sekurang-kurangnya dengan cara sebegini suara saya dapat didengari oleh mana-mana pihak berkaitan. Pesanan saya kepada kerajaan tidak kira mana-mana parti politik, agar bukalah mata dan lihat keadaan sebenar rakyat secara keseluruhan. Ini amat diperlukan supaya kerajaan dapat bantu kami sebagai rakyat biasa memandangkan kami tidak pernah mengabaikan kebajikan negara. Bertemu lagi di video seterusnya dalam cerita-cerita menarik. Jangan lupa komen, like, share dan subscribe atau langgan YouTube My Story Malaysia. Terima kasih.